Dalam keluarga saya, semuanya pandai cakap bahasa Melayu. Selamat tahun baru. Hai semua, saya Nenek Latifah. Hai, halo. Hai, dari Jepun. Berapa lama sudah di sini? Bukan, saya macam jalan-jalan. Oh, jalan-jalan saja. Oh, tapi apa makanan Malaysia yang Noble suka? Apa? Oke. Apa makanan saya? Assalamualaikum, nama saya Omar. Saya 16 tahun dari negeri Arizona di Amerika. Saya belajar sini di Kuantan. Saya exchange student, so saya tinggal dan belajar di Cendrawasih, Bukit Setongkol. Kami jumpa orang Pusiage, Kakak Melayu di Sapanail. Cindy dari mana? Saya berasal dari Australia. Australia. Di tengah-tengah kesibukan bandar, di pasar malam yang penuh dengan suara peniaga, atau di kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sering kali kita dikejutkan dengan satu perkara yang tidak disangka-sangka. Seorang pelancong luar negara, berwajah asing dan berpenampilan jelas bukan tempatan, tiba-tiba menyapa dengan bahasa Melayu yang fasih, lancar dan penuh logat tempatan. Bukan sekadar menyebut terima kasih atau apa kabar, tetapi berbual panjang tentang budaya, makanan, sejarah, dan kehidupan seharian rakyat Malaysia. Situasi seperti ini sering menjadi tular di media sosial kerana ia menimbulkan rasa kagum, bangga, dan dalam masa yang sama, kehairanan dalam kalangan rakyat tempatan. Fenomena pelancong luar negara yang fasih berbahasa Melayu sebenarnya bukan perkara baharu, tetapi semakin ketara sejak kebelakangan ini. Dengan kemajuan media sosial, rakaman video spontan di jalanan, vlog pelancongan dan temu bual santai sering memaparkan bagaimana warga asing mampu bertutur dalam bahasa kebangsaan kita dengan sebutan yang hampir sempurna. Ada yang menggunakan bahasa baku, ada yang mencampurkan logat negeri, malah ada yang memahami peribahasa dan ungkapan tempatan. Ini bukan sahaja mencuri perhatian, malah mencabar tanggapan bahawa bahasa Melayu hanya relevan di rantau ini sahaja. Lebih menarik, kebanyakan pelancong ini tidak mempelajari bahasa Melayu secara formal di universiti atau institusi bahasa. Ada yang belajar sendiri melalui pergaulan, ada yang jatuh cinta dengan budaya tempatan, dan ada juga yang merasakan bahasa Melayu adalah kunci untuk memahami jiwa masyarakat Malaysia. Keadaan ini membuka satu persoalan besar. Mengapa bahasa Melayu begitu mudah melekat di hati orang luar? Dan dalam masa yang sama, adakah kita sendiri cukup menghargai bahasa dan identiti kita? Assalamualaikum, nama saya Omar. Saya 16 tahun dari negeri Arizona di Amerika. Saya belajar sini di Kuantan. Saya exchange student, so saya tinggal dan belajar di Cendrawasih, Bukit Setongkol. Saya sangat-sangat suka Malaysia, saya sangat suka keluarga angkat saya. And dari Amerika, ya sedikit lain di Malaysia, tapi saya sangat, I have a very good time, right? So, terima kasih banyak and thank you so much. Berapa lama pandai cakap bahasa Malaysia? 3 bulan, so saya baru di Malaysia. Yeah. Belajar bahasa Melayu berapa lama? 3 bulan, ya. Sahaja? Ya. Dan pandai cakap bahasa Melayu? Tiap hari cuma ada tuition dengan cikgu, so saya belajar bahasa Malaysia dengan dia, dan ibu angkat saya cakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, so kami guna kedua-dua. Okey. Nanti kalau besar nak jadi apa? Maaf? When you have completed sudah selesai belajar di sini, masuk universiti mana nak masuk? Sorry, I don't quite understand this Which question. university you want to go? Saya nak pergi ke either the London School of Economics or Harvard Business School. Okey, nak belajar apa? Economics probably. Yeah. Suka economics Yeah, ya? Okay, sangat that's suka. good. So, congratulations. Thank you so much. Tahniah, dan saya sangat gembira awak pandai cakap bahasa Melayu dan juga berada di Malaysia sekarang. Thank you. Saya sangat gembira to meet you. Thank you so much. Yeah, thank you. Appreciate it. Thank you. Kami jumpa orang Pusiage, Kakak Melayu di Sapanail. Cindy dari mana?
Saya berasal dari Australia. Australia. Which part di Australia? Sebenarnya saya dari Queensland, tapi lama saya di Melbourne. Melbourne. Jadi saya rasa itu macam kampung hati saya. Melbourne. Ya. Kamu semua orang Semenanjung? Yes. Semenanjung, betul. Tapi saya pernah naik Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Itu macam mimpi saya. Impian. Oh, tak pernah Tapi kaki tak boleh. lutut saya lari 3 kali sudah. Apabila diteliti dengan lebih mendalam, terdapat pelbagai faktor yang mendorong pelancong luar negara untuk mempelajari dan menguasai bahasa Melayu. Salah satu faktor utama ialah sifat masyarakat Malaysia yang mesra, terbuka dan tidak lokek untuk berkomunikasi. Pelancong sering menceritakan bagaimana mereka mudah bergaul dengan penduduk tempatan, sama ada di warung kopi, stesen bas, pasar tani, atau ketika menggunakan pengangkutan awam. Setiap perbualan kecil menjadi peluang pembelajaran, bahasa yang berterusan dan semula jadi. Selain itu, struktur bahasa Melayu yang ringkas, tidak terlalu kompleks dari segi tata bahasa, dan kaya dengan konteks harian menjadikannya lebih mudah dipelajari oleh orang asing. Bahasa Melayu tidak mempunyai perubahan kata kerja mengikut masa yang rumit seperti sesetengah bahasa lain. Ini membolehkan pelancong menggunakan bahasa tersebut dengan cepat, tanpa takut melakukan kesalahan besar. Kesilapan kecil sering diterima dengan senyuman dan pembetulan yang lembut, menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Tidak dapat dinafikan juga, budaya Malaysia yang pelbagai memainkan peranan penting. Pelancong yang tinggal lebih lama di negara ini sering terdedah kepada adat resam, makanan, perayaan dan cara hidup masyarakat tempatan. Bahasa menjadi jambatan utama untuk memahami semua ini. Apabila seseorang pelancong boleh berbual dalam bahasa Melayu, mereka bukan sahaja memahami apa yang dikatakan, tetapi juga emosi, nilai dan cara berfikir masyarakat setempat. Inilah yang menjadikan pengalaman mereka lebih mendalam dan bermakna berbanding sekadar melancong sebagai pemerhati luar. Fenomena ini turut memberi kesan positif kepada imej negara di mata dunia. Apabila video pelancong luar negara fasih berbahasa Melayu tular, ia secara tidak langsung mempromosikan Malaysia sebagai negara yang kaya dengan budaya dan bahasa yang unik. Ramai penonton dari luar negara menjadi tertarik untuk datang dan mengalami sendiri kehidupan di Malaysia. Bahasa Melayu tidak lagi dilihat sebagai bahasa tempatan semata-mata, tetapi sebagai bahasa yang mempunyai nilai antarabangsa dan mampu merentas sempadan budaya. Namun dalam kekaguman ini wujud juga satu realiti yang perlu direnungkan. Ada kalanya pelancong luar negara lebih bersemangat menggunakan bahasa Melayu berbanding sesetengah rakyat tempatan sendiri, khususnya di bandar-bandar besar. Penggunaan bahasa asing dalam kehidupan seharian semakin meluas, sehingga ada yang merasakan bahasa Melayu kurang relevan atau tidak cukup moden. Fenomena pelancong fasih berbahasa Melayu ini secara tidak langsung menjadi cermin kepada masyarakat kita untuk menilai semula sikap terhadap bahasa kebangsaan. Dalam keluarga saya, semuanya pandai cakap bahasa Melayu. Selamat tahun baru. Hai semua, saya Nenek Latifah. Hari ini sedang sama saudara-saudari di rumah minum teh. Saya selalu sama Latifah cakap bahasa Melayu. Juga selalu menyanyi lagu Melayu, betul tak? Ya. Betul. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat Nona dari jauh. Rasa sayang, sayang. Kami suka makan kari, Laksa? laksa, campuran, telur, sayur-sayuran, tahu, tabe, tambah sedikit sandan dan goreng kerupuk. Kami suka makanan Malaysia seperti sate, durian, kopi, minum kopi itu, laksa, dan lain-lainnya. Kenapa boleh cakap bahasa ini? Dulunya, papa mama saya pergi ke Asia Tenggara mencari rezeki dan saya lahirnya di sana. Di sana belajar. Sudah dewasa, saya pulang ke kampung halaman kita, Quanzhou. Hai, halo. Hai, dari Jepun.
Berapa lama sudah di sini? Bukan, saya macam jalan-jalan. Oh, jalan-jalan saja. Oh, tapi pandai bahasa Melayu. Ya, saya belajar. Sudah belajar bahasa Melayu. Ya, Masyaallah. Okey. Kisah pelancong luar negara yang fasih berbahasa. Melayu bukan sekadar cerita tular untuk hiburan, semata-mata ia membawa mesej yang lebih besar tentang nilai bahasa sebagai identiti, alat perpaduan dan jambatan antara budaya. Apabila orang luar sanggup meluangkan masa dan usaha untuk mempelajari bahasa kita, ia sepatutnya menjadi satu penghormatan dan kebanggaan buat seluruh rakyat Malaysia. Bahasa Melayu bukan sekadar medium komunikasi, tetapi warisan yang mencerminkan sejarah, perjuangan dan jiwa bangsa. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahawa bahasa akan terus hidup dan berkembang selagi ia digunakan, dihargai dan diwariskan. Jika pelancong luar negara boleh menguasainya dengan penuh minat dan rasa hormat, tiada alasan untuk kita sendiri meminggirkannya. Setiap kali kita memilih untuk menggunakan bahasa Melayu dengan yakin dan bangga, kita sebenarnya sedang mempertahankan identiti negara di pentas global. Untuk penonton setia TV Rosa Studio, kisah seperti ini membuka ruang perbincangan yang lebih luas tentang isu semasa, budaya dan jati diri rakyat Malaysia. Ia bukan sekadar tentang pelancong yang pandai bercakap Melayu, tetapi tentang bagaimana bahasa mampu menyatukan manusia tanpa mengira bangsa dan asal-usul. Semoga cerita ini bukan sahaja memberi inspirasi tetapi juga menyedarkan kita bahawa bahasa Melayu adalah satu kekuatan yang patut diraihkan, dijaga dan dibanggakan hari ini dan untuk generasi akan datang.